Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel saya, Cikgu Hafiz. Jadi untuk video kali ini kita dah masuk topik yang baru, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Ini bab 9 Matematik tingkatan 4. Untuk video yang pertama hari ini, Cikgu akan terus dedahkan kamu dengan gambar rajah pokok. Okey, gambar rajah pokok ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita menggambarkan sesuatu eksperimen yang berlaku, siap sekali dengan kesudahan-kesudahan yang mungkin daripada eksperimen tersebutlah. Sebenarnya dia ada cara yang lain untuk kita gambarkan sesuatu eksperimen tu, bentuk jadual pun boleh. Tapi gambar rajah pokok ni dia lebih universal. Sebab tu cikgu galakkan kamu untuk kuasai gambar rajah pokok, sebab nanti bila kamu masuk soalan yang advance, yang rumit, yang complicated, gambar rajah pokok ni akan sangat-sangat membantu kamu. Jadi untuk video yang pertama ni, soalan yang cikgu buat ni tak rumit pun sebenarnya, tak susah pun. Tapi disebabkan nak tunjukkan gambar rajah pokok ni, sebabkan cikgu nak ajar gambar rajah pokok ni, so dia akan ambil masa sedikit lah. Okay? Tapi soalan tak susah. Okay? Tapi yang penting motif kita, niat kita nak ajar gambar rajah pokok tu tercapai. Okay, jadi kita terus pergi kepada soalan yang pertama. 5 kad berlabel dengan huruf C, E, K, A, P dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Tulis ruang sampel bagi kad huruf yang dipilih. Ruang sampel ni maksud dia kesudahan-kesudahan yang mungkin daripada eksperimen yang kita buat ni lah. Okey, lagi satu dia ada sebut, sekejap cikgu adjust buku. Okey, lagi satu dia ada sebut tanpa pemulangan. Maksud dia, katakanlah kan dia pilih 2 kad kan. Okey, bila dia pilih kad yang pertama tu, katakanlah huruf C terpilih. Jadi huruf C tu dia takkan letak balik dalam kotak tu untuk pilih kad yang kedua. Faham itu maksud dia tanpa pemulangan. Jadi cara nak buat gambar rajah pokok dia macam ni. Okey, mula-mula sekali kita tulis kad yang pertama. Okey, bila kita masukkan tangan kita dalam kotak tu, okey, katakanlah kita tutup mata kita, apakah kad yang mungkin kita pilih? Kita mungkin terpilih huruf C, kita mungkin terpilih huruf E, atau mungkin huruf K, atau mungkin huruf A, atau mungkin huruf P. Betul tak? Okey, sebab ini kad yang pertama, makna kata semua huruf ni masih ada dalam kotak tu. Jadi mungkin salah satu daripada kad-kad ni kita terpilih. Okey, jadi apa nak buat? Kita just buat satu garis lurus, kita hubungkan sahaja dengan kesemua huruf-huruf ni. Okey, ini kad yang pertama. Okey, sekarang kita akan beralih pada kad yang kedua. Tengok kad yang kedua. Katakanlah kad yang pertama tadi kamu terpilih huruf C. Okey, katakanlah kad yang pertama tadi kamu dah terpilih huruf C. Huruf C ni kamu takkan letak balik dalam kotak tu bila kamu nak pilih kad yang kedua. Okey, makna kata kamu dah letak dah luar kotak. Jadi sekarang bila kamu masukkan tangan kamu untuk ambil kad yang kedua pula, huruf apa yang mungkin tinggal? Jadi mungkin kita hanya ada huruf E, huruf K, huruf A ataupun huruf P. Betul tak? Sebab apa? Huruf C dah tak ada dah. Sebab kad yang pertama kita dah terpilih huruf C. Jadi bila kita nak pilih kad yang kedua, huruf C dah tak ada dalam kotak tersebut. Okey, katakanlah kad yang pertama kamu terpilih huruf E. Okey, tadi huruf C kan. Ini katakanlah kad yang pertama kamu terpilih huruf E. Jadi option yang tinggal bila kamu nak pilih kad yang kedua adalah mungkin huruf C, mungkin huruf K, mungkin huruf A, atau mungkin huruf P. Nampak tak beza antara dua ni? Tadi mula-mula kalau kamu terpilih kad C sebagai kad yang pertama, jadi bila kad yang kedua huruf C dah tak ada dah. Sekarang ni katakanlah kamu terpilih huruf E sebagai kad yang pertama, jadi bila pilih kad yang kedua huruf E pula tak ada dah. Okay, sebab dia kata tanpa pemulangan. Okay, begitu juga dengan seterusnya. Kalau kamu terpilih huruf K sebagai kad yang pertama, jadi
bila kamu nak pilih kad yang kedua, huruf K dah tak ada dah dalam kotak tu sebab kamu tak pulangkan balik dalam kotak tu. Jadi yang tinggal adalah C, E, A dan juga P. Nampak? Okey. Kalau kamu terpilih huruf A sebagai kad yang pertama, jadi bila kamu pilih kad yang kedua, yang tinggal adalah C, E, K, P. Boleh nampak? Okey. Dan yang terakhir, katakanlah kad yang pertama tu kamu terpilih huruf P. Jadi bila kamu masukkan tangan kamu nak pilih kad yang kedua, option yang tinggal sama ada C, E, K ataupun A. Nampak beza dia? Okey, dekat sini ini merujuk kepada peristiwa bersandar. Okey, dekat sini nanti bab ni nanti kamu akan jumpa dengan term bersandar ataupun tak bersandar. Jadi untuk soalan kita yang pertama ni, ini adalah peristiwa bersandar. Kenapa peristiwa bersandar? Sebab keputusan kita yang pertama akan mempengaruhi option yang tinggal untuk buat keputusan yang kedua. Sebagai contoh macam ni lah. Tadi mula-mula kad yang pertama kita pilih huruf C. Jadi bila kita pilih huruf C tu kita tak letak balik, betul tak? Jadi bila kita nak pilih kad yang kedua, asalnya dalam kotak tu ada 5 kad, dah tinggal 4 kad sahaja. Betul tak? Okay, samalah juga kalau kita pilih huruf E sebagai kad yang pertama. Asal dalam kotak tu ada 5 kad, C, E, K, A, P. Tapi bila kita dah pilih huruf E sebagai kad yang pertama, bila kita nak pilih kad yang kedua, option yang tinggal cuma 4. Asal 5 dah jadi 4. Ini kita panggil peristiwa bersandar, yang mana keputusan yang pertama mempengaruhi option yang tinggal bagi buat keputusan yang kedua. Boleh Ini gambar rajah pokok dia. Jadi cara kita nak senaraikan dia punya ruang sampel ataupun kesudahan-kesudahan yang mungkin senang je. Okey, kamu tengok Okey, kad yang pertama kita C. Okey, katakanlah C. Okey, kamu hubungkan dengan apa? Dengan E. So C, E. Tutup kurungan. C kamu sambungkan dengan K. Jadi C, K. Seterusnya C kamu hubungkan dengan A. Jadi C, A. Dan seterusnya lah kamu sambungkan CP. Jom kita buat CP. Jadi video pertama ni tolong tengok betul-betul lah macam mana kita buat gambar rajah pokok. Sebab nanti bila masuk video-video yang seterusnya, cikgu takkan pergi seperlahan ini untuk kita buat gambar rajah pokok. Jadi kat sini manfaatkan betul-betul bila kita buat gambar rajah pokok dan fahamkan betul-betul apa yang dimaksudkan dengan peristiwa bersandar ataupun tak bersandar. Okay. Seterusnya, katakanlah kad yang pertama kamu pilih huruf E. Jadi kad yang kedua mungkin E dengan C. Itu maksud dia. Atau mungkin E dengan K. Okay. Atau mungkin E dengan A. Atau mungkin E dengan P. Okey, gambar rajah pokok ni satulah kekurangan dia. Dia akan makan ruang yang banyak dekat kertas. Kamu tengoklah, ini pun hampir setengah muka surat ni sebenarnya ni. Okey. Ni pun kalau nak kemas kamu buat lagi besar supaya tak serabut sangat tulisan-tulisan kat sini. Okey. Tapi tak apalah, yang penting kamu faham. Okey. So untuk K pula, katakanlah kad yang pertama. Okey, katakanlah kad yang pertama kamu terpilih huruf K. Jadi mungkin K dengan C, mungkin K dengan E, mungkin K dengan A dan mungkin K dengan P. Boleh? Okey, itu untuk K lah. Okey, untuk A pula mungkin A dengan C. Yang ni dah lari sikit tau. Dia patut cantik kalau sebaris macam tu lah. Dia lari sikit. Dia macam ke sini dah kan. Dia dah lari sikit. A dengan C. Yang ni pula A dengan E. Yang ni pula A dengan K. Dan yang ni pula A dengan P. Okey, boleh Okey, dan yang terakhir, katakanlah kad yang pertama kamu dah terpilih huruf P dan kad yang kedua, tengoklah sambungkan. Jadi mungkin P dengan C, mungkin P dengan E, atau mungkin P dengan K, atau mungkin juga P dengan A. Boleh nampak ini kita punya kesudahan-kesudahan yang mungkin lah. Yang cikgu buat dalam kurungan ni merujuk kepada ruang sampel lah ni. Ni ruang sampel kita ataupun kesudahan-kesudahan yang mungkin daripada suatu eksperimen. Jadi
secara keseluruhan dia, kita ada berapa ruang sampel? Kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okey, makna kata kita ada 20 ruang sampel untuk soalan nombor 1 ni. Cara lain untuk kita tahu berapa jumlah ruang sampel ataupun kesudahan yang mungkin, senang je sebenarnya. Okey, bila kita nak buat pilihan untuk kad yang pertama, ada berapa option yang ada dalam kotak tu. Okey, mula-mula sekali bila kita nak bila kita masukkan tangan dalam kotak, kita mungkin terpilih huruf C, E, K, A ataupun P, betul tak? Makna kata kita ada 5 option untuk pilihan yang pertama bila kita nak pick first card tu kan. Okey, bila kita nak buat second pick, okey, katakanlah huruf C kita dah terpilih, jadi yang tinggal huruf apa? Huruf E, huruf K, huruf A ataupun huruf P. Makna kata option yang tinggal adalah 4. Okey, jadi darabkan je. 5 darab 4 sama dengan 20. Ni cara mudah dia lah. Kalau soalan tu simple je lah. Kalau soalan tu tanya berapakah jumlah ruang sampel ataupun kesudahan yang mungkin, tadi tak perlu buat gambar rajah pokok pun tak apa, kita boleh buat macam ni. Okey, tapi ingat motif cikgu hari ni adalah untuk dedahkan kamu dengan gambar rajah pokok. Jadi itu dia untuk soalan kita yang pertama. Inilah gambar rajah pokok dia. Okey, sekejap cikgu cuba bagi kamu nampak keseluruhan dia. Ni gambar rajah pokok kita. Okey, boleh nampak Okey, cikgu besarkan balik. Okey, kalau tadi cikgu dah buat soalan yang melibatkan peristiwa bersandar, kali ni cikgu akan buat peristiwa yang tak bersandar pula. Okey, jadi contoh soalan dia adalah pada nombor 3 ni. Okey, keluarga Encik Goh melawat Pulau Pinang selama 2 hari. Cuaca di Pulau Pinang boleh jadi cerah, mendung atau hujan. Tulis ruang sampel bagi cuaca pada 2 hari itu. Jadi dekat sini kita ada 2 hari. Okey, jadi kita buatlah hari yang pertama. Cikgu buat hari 1 hari yang pertama. Okey, untuk hari yang pertama apa opsi yang kita ada? Sama ada cerah, mendung atau hujan. Okey, jadi kita mungkin ada cuaca yang cerah, kita mungkin terkena cuaca yang mendung ke hujan. Okey, mendung dulu. Okey, kita ada cuaca yang mendung atau mungkin kita terkena dengan cuaca hujan. Okey, ini option yang kita ada untuk hari yang pertama. Okey, ini untuk hari yang pertama. Okey, katakanlah hari pertama kita terkena cuaca cerah. Jadi untuk hari yang kedua, okey, bolehkah kita kata okeylah kalau hari ni cerah, esok tak mungkin cerah lah, esok mungkin mendung ataupun hujan? Bolehkah kita kata macam tu? Tak boleh, sebab benda tu dia subjektif. Betul tak? Dia kuasa alam lah kita kata kan. Jadi ini kita katakan peristiwa yang tak bersandar. Okey, cuaca hari ni dia takkan mempengaruhi cuaca hari esok. Dia tak bersandar ni. Okey, jadi secara tak langsung keputusan untuk hari yang pertama sama ada cerah, mendung ataupun hujan tidak akan mempengaruhi option yang ada untuk hari yang kedua. Jadi hari yang kedua ni, walaupun hari yang pertama tu cerah, hari yang kedua tetap mungkin cerah, mungkin mendung atau mungkin hujan. Nampak? Okey, sini cerah, sini pun mungkin cerah. Ini kita katakan tak bersandar. Okey, katakanlah hari pertama mendung, jadi hari yang kedua mungkin cerah, mungkin juga masih mendung atau mungkin pula terkena hujan. Kita tak tahu kan. Okey, untuk hari yang pertama katakanlah terkena hari hujan. Okey, hari yang kedua mungkin cerah, mungkin mendung atau mungkin sekali lagi hujan. Tak ada masalah. Ini kita katakan peristiwa tak bersandar, dia tak mempengaruhi pun. Okey, jadi ini gambar rajah pokok dia. Cuma bila kita nak nyatakan ruang sampel ataupun kesudahan-kesudahan yang mungkin, senang je lah. Kamu tengok je anak panah kamu yang pertama pada C, dan seterusnya disambungkan pada C. Jadi dia mungkin jadi cerah dan cerah, atau mungkin cerah dan mendung, atau mungkin cerah dan hujan. Okey, katakanlah pula hari pertama terkena cuaca mendung, mungkin hari yang kedua adalah cerah. Jadi mungkin mendung dan cerah, mungkin mendung dan mendung juga.
atau mungkin mendung dan hujan. Ya, jadi kat sini kita nampaklah yang huruf yang pertama ni mewakili hari yang pertama. Okey, manakala huruf yang kedua ni mewakili hari yang kedua. Okey. Jadi katakanlah hari pertama terkena cuaca hujan pula. Jadi hari yang kedua mungkin hujan cerah. Okey, hujan mendung. Atau mungkin hujan tapi pada hari yang kedua pun still hujan juga. Ini kita punya kesudahan-kesudahan yang mungkin. Okey. Yang ni elok sikit sebab bila kita nak nyatakan kesudahan yang mungkin ni dia seelok-eloknya disebaris lah macam ni. Nampak tak? Disebaris kan. Ni elok lah. Macam tadi kan sengit-sengit kan. Sebab cikgu nak jimat space sebenarnya tadi. Okey. Maksudnya elok sikit. Disebaris-sebaris. Okay, jadi kat sini kita punya ruang sampel sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okay, cara yang lain adalah kita boleh congak lah. Contohnya pada hari yang pertama, apa option yang kita ada? Sama ada cerah, mendung ataupun hujan. Ada 3 option. Okay, pada hari yang kedua, berapa option yang kita ada? Sama tak berubah. Sama ada cerah, mendung ataupun hujan. Jadi 3 darab 3 sama dengan 9. Samalah dengan ruang sampel kita ni. Okay, ada 9 juga. So, tak salah. Apa yang kita buat ni betul. Cuma nampaklah beza dia. Soalan yang pertama tadi kita buat peristiwa yang bersandar. Okay, yang ni pula peristiwa yang tak bersandar. So, kamu dah boleh dapat gambaran dia. Okay, perhatikan betul-betul sebab lepas ni nanti cikgu mungkin takkan pergi sedetail ni lah. Cikgu akan pergi sedikit laju pada gambaran jam pokok atau mungkin tengoklah macam mana nanti. Okay.